buka kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'du. Yang berbahagia lagi diingati sahibul fadilah, saudara pengurusi surau serta seluruh sahib dan kuasanya dan juga pegawai-pegawainya. Ini kasih lagi diingati sahibul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para pimpinan masyarakat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersama lagi pada bulan ini. Kita masih lagi muka surat 84 berkenaan dengan mengeluarkan zakat. Nah, 84 yang atas tu. Surah Al-Ma'arij. Kita duk sibuk tentang harta zakat gitu gini dan sebagainya, kadang-kadang kita terlupa orang sebelah kita ya. Orang sebelah kita. Sekretari luar dan dalam. Kan kalau Mami Jarum tu punya cerita kan, tangannya sampai macam ini kan ya. Tak ada gitu gini rupanya. Dia nak tunjuk apa dia punya gelang, dia punya apa semua tu kan. Antara macam itulah. Ya. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan lupa tentang isteri kita. Kalau misal kata, wong lanang ke jarang lang nak ke mas. Biasanya wong wedok tu dewek. Walaupun itu dikai duit sidik-sidik lah kan. Biasanya laki-laki ni jarang lah. Saya sendirilah, saya jarang belikan emas. Terus terang cakaplah, terus terang. Kalau dia pakai emas pun ya. Jadi kena tengok, kena ingat baliklah insya-Allah ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 24 25 ke antara itu. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak yang maklum bagi orang yang meminta dan yang tidak mampu. Sebab itu tuan-tuan, kita punya pendapatan, kita punya duit tuan-tuan, jangan lupa ingat bahawa itu kita punya. Ya, yang pastinya kalau kita ambil motor dah tentu punya acong punya. 150 tiap-tiap bulan. Berapa tahun? 3 tahun. Itu dah tentu punya. Ya. Dan kemudiannya tuan-tuan, dia lebih kurang kalau nak ikut kiranya dia punya itu, kita punya katakan pendapatan kita tuan ya. Sama dengan LHDN tuan-tuan, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Tolak kita punya, tolak isteri punya, tolak anak-anak berapa banyak. Kalau ada rumah anak, kita beli rumah, boleh tolak rumah gitu gini. Bakinya itu barulah kena 2,5. Ya, tak banyak tuan-tuan. Kalau LSDN 8%. Zakat 2,5%. 2,5 sen. Lebih kurang macam itulah. RM1 2,5 sen. Antara macam itulah. Itu ya. Kadang-kadang mau bayar juga. Ya. LSDN. Biasanya tuan-tuan kalau kita dah buat ini tuan-tuan ya. Dalam borang EA tu ada pendapatan kita sekian-sekian banyak. Kemudian kita dah tolak dengan zakat gitu gini. Silap-silap. LSDN tidak kenakan kita. Tak kenalah kita. Ya. Yang sudah macam itulah yang sudah. Tapi mungkin pasal kuat kursi titik kot. Barangkali orang entuk lah. Tak kena. Lembaga hasil dalam negeri tak kena lah. Ya.
Perintah Allah yang menyuruh mengambil harta orang-orang yang mampu kerana harta orang-orang itu menjadi hak orang-orang yang perlu sebagaimana yang ditegaskan di ayat tersebut adalah membuktikan bahawa harta bukanlah kepunyaan seorang secara mutlak hingga boleh dimiliki atau dibelanjakan menurut kemauan hatinya. Memanglah pada zahirnya kita bekerja, kita gitu gini dan sebagainya. Tetapi duit itu sebenarnya bukan hak mutlak kita. Ya, bukan hak mutlak kita. Kalau hak mutlak kita, tuan-tuan, bila digali saja, benda tu semua ikut kita pergi. Tapi tidak. Kemudian, tuan-tuan, yang pergi dengan kita itu kain kapan yang saya rasa bukan sutera pun. Bukan daripada sutera pun. Belum pernah dengar cerita bahawa ada orang pakai kain kapan sutera, belum pernah ada. Made in Korea, lebih kurang kata macam tu. Ataupun sutera mana? Sutera daripada China. Ataupun mana? Thailand pun lebih kurang macam tu lah, lebih kurang kot Bengali. Tak ada, tak pernah dengar. Kainnya lebih kurang kain apa? Kain pelacu. Kain cotton lah, kain cotton. Ya. Kalau dulu kan seila RM1, bien lah. Sekarang juga tak ada dapat RM1 lah, mana ada dapat RM1 sekarang kan ya. Itulah pun lebih kurangnya. Tidak pula kereta yang baru dibeli, lepas tu korek sebelahnya buat. Kenapa banyak sangat ni? Ini kereta, ini anu, ini. Ya, semuanya tinggal sahaja. Ya, tinggal sahaja. Silap-silap jadi gaduh. Silap-silap jadi gaduh. Keadaan ni macam itulah. Itu yang terjadi di Parit Buntar. Aku ingatkan orang Melayu, rupanya Cina. Ya. Dia punya kesnya katanya sakit mental. Bunuh maknya, bukan setakat bunuh gitu aja. Kerat 15 tu. Kalau Uludeng dulu 18. Masih ingat lagi? Yang berhormat Mazlan lah, lebih kurang Mazlan ke Datuk Mazlan ke lebih kurang antara macam itu. Itu 18. Ini 15, bayangkan. Sampainya hati. Ketika melahirkan dia dulu, meskipun dia itu bukan orang Islam, tetapi apa sahaja pun yang berkaitan dengan ibu bapa, Islam baik, bukan Islam baik, dia tetap hukumnya sama aja. Ketika melahirkan, ibu ini melahirkan seseorang anak ini, tuan-tuan, putus urat sarafnya yang tidak akan bercantum kembali. Sampainya hati, oleh kerana pembagian harta yang tidak separa, tidak sepadan, mak dibunuh. Bayangkan mana? Kalau orang Islam dah tentu punya, jangan kata apa, cium bau surga pun tidak, apatah lagi masuk surga. Tentu saja tidak. Haram baginya itu seorang anak membunuh ibu atau bapanya, haram baginya untuk mendapat harta warisan. Itu haram. Memang tak boleh. Kok orang balas budi, menunggulah lebih kurangi. Kenapa tak balas budi, mak? Kita, tuan-tuan, katalah kita punya kekayaan ini seluruh dunia, kita serah di kaki mak. Belum ada apa-apanya. Ya? Belum ada apa-apanya. Masih lagi tak memadai. Padahal kita punya harta tu semuanya kepada seluruh dunia saja. Tu ada orang nak minta apa tu? Cuba tanya Pak Imam, tanya dia. Tetapi harta adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan pembahagiannya kepada orang-orang yang ia tentukan. Dan pembahagian yang ditentukan itu wajib dikeluarkan menurut ketetapan syariat, dan barang siapa yang enggan mengeluarkannya wajiblah diambil daripadanya secara paksa. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sewaktu ada segolongan orang-orang Arab yang tidak mahu mengeluarkannya sebaik saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau memerangi mereka dan berkata, "Wallahi la uqatilunna man farraqa baina salati waz zakat. Fa inna zakata haqqul mal. Wallahi law mana'uni Wallahi law mana'uni inaqan kanu yu'addunaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi." Riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari. Demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi mereka yang membezakan antara sembahyang dan zakat.
Kerana sesungguhnya zakat itu hak harta. Demi Allah, kalau mereka menegah aku daripada memberi zakat kambing betina yang pernah mereka tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku memerangi mereka kerana tegahannya itu. Ya. Jadi selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini dia tidak seperti mana Abu Bakar Umar, ya. Umar dia lain dia sikit. Umar dia tidak memerangi orang-orang yang murtad. Kerana ketika masa Umar, dia sudah steadilah, ya, orang yang murtad sudah diperangi. Jadi, waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini memang ke sana sini memerangi, memerangi orang-orang yang murtad. Ya. Sebahagiannya itu dia ridah, memang terus ridah begitu saja. Dia tak mau lagi, ya. Bai'ah dulu dengan Rasulullah apa semua dah sekonon-kononnya dah terbatal dan sebagainya. Waktu siapa? Waktu Sayyidina Abu Bakar. Itu satu hal yang ridah begitu saja. Yang tak mau tapi rasanya kononnya masih Islam, tetapi tak mau bayar zakat. Ya, sebahagian daripadanya ialah begitu keadaannya. Maka siapa sahaja yang menyatakan bahawa zakat itu bukan daripada rukun Islam, maka dia akan diperangi. Tuan-tuan, dia duduk nombor 3 daripada atas. Yang pertamanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang keduanya wa iqamis solah. Yang ketiga wa ita'iz zakah. Dia duduk nombor 3, ranking nombor 3 zakat ini. Puasa duduk yang keempat dan sebagainya terus-terusnya. Itu. Jadi makna kepentingan itu dia mengikut susunan-susunan yang tertentunya. Sebab itu tuan-tuan, bila sahaja kita mengatakan bahawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ataupun wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, maka dia wajib solat. Solat ini dalam kondisi apa sekalipun dia tidak boleh terkecuali, tidak ada sekatan ataupun tidak ada masa bagi dia untuk diunzurkan, tak boleh. Kecuali ada perkara-perkara tertentu saja. Wa imma orang perempuan kita kan, yang nak masuk pergi lab. Maksudnya dia nak bersalin lah. Duduk atas stretcher tu, ya, nak masuk tu giliran. Waktu masih ada lagi. Dia kena sembahyang, tuan-tuan. Ya, dia kena sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, dia masuk juga. Dia jadi hutang satu waktu. Satu waktu ke, 2 waktu ke. Pasal kalau masih lama lagi, begitulah keadaannya. Tapi begitulah tuan-tuannya, jarang dilakukan. Jarang dilakukan. Dan yang ketiganya, apa dia? Mesti bayar zakat. Jadi kerana itu, zakat itu penting sangat. Sampai kalau sekiranya sebagian daripada qabilah dulu, yang menyatakan bahawa dia tidak mau lagi membayar zakat, maka Rasulullah Sayyidina Abu Bakar datang memerangi dan meminta mereka supaya bayar zakat balik. Orang yang mengeluarkan zakat berarti orang yang membelanjakan hartanya untuk muslihat dirinya dan muslihat orang lain. Dia adalah dipuji dan didoakan kesejahteraannya serta ditambahkan keberkatannya kerana kebaikan dan kemurahannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidak ada satu hari yang berpagi-pagi padanya oleh hamba-hamba melainkan ada 2 malaikat yang turun kepadanya, maka salah seorang daripada keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah kepada orang yang berbelanja akan gantinya." Dan seorang lagi berdoa, "Berilah kepada orang yang bakhil akan kebinasaan." Ya, biasanya lah tuan-tuan, maklum saja kan tuan-tuan, kena keluarkan duit banyak tuan-tuan, ya. Tapi kita belum pernah dengar orang yang bayar zakat ini jadi muflis ataupun bankruptcy, belum pernah. Kiralah kalau misalnya kata 1,000 dia berapa. Karena ikut keuangan ni tuan-tuan, ya, duit ini dia ikut kadar emas. Ya, dia ikut kadar emas. Kalau setakat masih lagi dalam simpanan 4,000 belum lagi tuan-tuan. Ya, jangan risau, belum lagi. Tapi kalau dah 10,000, ya, kan, macam wak ni jangan main-main tu. Oh, banyak.
Tapi rak ngomong weh, ada 100K lebih kurang macam tu. Amin. Amin ya. Jadi maknanya kita kena ini. Jadi kerana apa yang saya katakan bahwa orang yang berzakat ini mengeluarkan zakatnya, yang pertamanya ia mengundang apa dia? Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Macam orang yang apa ni? Sedekah subuh ya. Sedekah subuh ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan lazimkan ya, moga-moga begitulah kalau tuan-tuan lazimkan, dia mengundang rezeki untuk kita. Salah satu daripada doanya yang saya sebutkan tadi itulah, dia doanya. Ada 2 malaikat ya, yang akan mendoakan kita. Sebab tak kira lah tuan-tuan, RM2 ke RM3 kira-kira lah. Jadi sedekah subuh itu kalau tak ada RM2, ia 100. Kok, okey teman. Allahu Akbar. Gitu. Yang pentingnya tuan-tuan kita bersedekah subuh itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah, jika ada pahalanya sedekahku ini ya Allah, infakku ini ya Allah, pahalanya kau sampaikanlah kepada kedua ibu bapaku walaupun dia masih hidup. Apatah lagi dia sudah berada dalam alam barzah. Pagi-pagi dia sudah mendapat hidangan yang begitu istimewa. Malaikat akan sampaikan kepada dia. Wahai si Fulan bin si Fulan, wahai si Fulanah binti si Fulan, ini adalah datang daripada malaikat yang bawa tuan-tuan. Dia datang dalam pinggan yang berwarna bukan kemasan, dia berwarna dia cahaya, seperti cahaya. Maka disampaikan kepada ibu bapa kita yang di alam barzah. Ya. Ini anakmu tadi antar bingkisan, maka saya bawakan kepada kamu. Sebab itu tuan-tuan, antara kubur dengan kubur tuan-tuan ini kan, dia jadi berjiran tuan-tuan. Kubur sebelah saja malaikat datang. Sebelah sini dia pun jealous. Asyik engkau aja. Aku tak ada ke? Anak engkau tak mau doakan kau. Anak engkau tak mau infak kau. Jadi sebelah sajalah yang pergi. Yang sini tak adalah dapat. Kalau ianya akan berlaku kepada kita tuan-tuan. Kalau ianya akan berlaku kepada kita. Allahu Akbar. Hari ini kita boleh dengan orang tua kita. Tapi anak kita belum tahu lagi tuan-tuan. Apakah ada kunjungan-kunjungan malaikat ke tempat kita. Hantarkan bahagian untuk kita. Ya. Seperti yang saya cerita dulu lah tuan-tuan. Ya. Walaupun makalah itu makalah Arqam dulu tuan-tuan. Zaman tahun 70-an. Tapi ceritanya memang bagus. Bapa meninggal. Kemudian orang datang dekat kubur tu, dia sembahyang. Kemudian dia tertidur, mimpi dia dekat wakaf. Pemimpi, tengah-tengah dalam mimpinya itu orang makan ramai-ramai. Seorang saja yang makannya, hidangnya itu satu saja. Kenapa tak makan dengan sana-sana? Tak, aku seorang saja. Pasal apa? Anak aku yang pergi hantar ni. Ya. Yang sana, yang itu dia tak ini orang ramai yang hantar. Yang sana tu orang ramai yang hantar. Yang saya khas anak saya hantar makanan untuk saya. Anak kau kat mana? Dan anak aku berniaga di kat pasar ujung sana tu, dia menjaga sekian begini. Jaga, dia pun pergi ke kampung, pergi ke pasar tu, jumpalah dengan anaknya. Apa yang kamu lakukan untuk orang tua kamu? Saya selalu berinfak, saya selalu bersedekah, semua atas nama bapa aku. Saya baca Al-Quran untuk bapa aku. Pahalanya ya Allah sampaikan kepada bapa aku. Itu gini dan sebagainya. Beberapa tahun kemudian, dia lalu di tempat itu lagi, sembahyang, tidur, jumpa bapaknya sudah tidak bersama-sama lagi, tidak seorang-seorang makan, tapi rebutan sama-sama makan pakai dulang, ambeng. Ya, istilahnya orang Jawa kita apa? Ambeng, makan berdulang, ya, berdulang. Seronok tuan-tuan, makan berdulang ni seronok. Ya. Kalau kita dengan sahabat-sahabat kita jamaah, apa namanya? Jamaah tabligh tuan-tuannya, memang licin lah, enak nanti rasanya kan. Walaupun tersemangat, enak juga. Dia katanya, kenapa sudah ni? Anak saya dah tak tahu lagi. Rupanya anak Ewes ni, anaknya sudah meninggal. Bila anak sudah meninggal, tidak ada harapan lagi daripada anak untuk sampai pahala dan sebagainya. Tak ada lagi. Jadi anakmu meninggal, ya, tengok-tengok anaknya pun sama juga makan dengan kak dulang yang banyak.
sama dengan orang-orang ramai ya. Jadi moga-moga tuan-tuan kita bersedekah dan kita menginfakkan ataupun kita membayar zakat ini mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagiannya itu menjadi pahala kepada kedua ibu bapa kita, ya. Mindset kita jangan ingat bahawa kita setiap tahun cuma sekali itu saja kita bayar ini. Kena ikat. Kalau kita ada harta dan sebagainya tuan-tuan, kita kena bayar. Ya, kalau misalnya kata orang kedai runcit kan, dia kan ada satu buku ni kan hari ini berapa jualannya. Orang datang dia beli RM20, dia tulis kat sini RM20. Sampai satu hari berapa? Kemudian kali dengan bulan, kali dengan tahun kena bayar zakat. Kena bayar zakat. Macam itulah dia. Dia kena kira lah, kena kira. Baik. Orang yang tidak mengeluarkan zakat dianggap orang yang bakhil, hartanya akan menjadi alat untuk menyiksanya di akhirat kelak sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthilu lahu yaumal qiyamati suja'un aqra lahu zabibatani yutawwiquhu yaumal qiyamah thumma ya'khudhu bilahzamatihi bilahzamataihi thumma yaqul ana maluka ana kanzuka thumma tala wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang diberikan Allah akan harta kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya, akan dirupakan baginya pada hari kiamat seekor ular yang botak kepala oleh ketiadaan rambut kerana terlampau lama hidupnya dan banyak pula racunnya. Biasanya kita mendengar Suja'ul Aqra ini menjadi peneman orang yang tidak melakukan solat. Di mana? Di dalam kuburnya. Sebab itu tuan-tuan, kita sudah mula boleh mencari taman daripada sekarang. Teman ke kita ketika mana kita bersendirian, ketika mana kita tidak diperlukan oleh keluarga yang sayang pada kita, tak ada. Anak kita tak ada nak duduk kat situ ataupun buat satu kolak lubang lagi duduk kat situ. Kenapa? Aku nak tunggu ayah saya. Tak ada. Selesai, anak pun balik. Ya. Isteri apatah lagi. Dia tak akan gitu. Maka kita seakan seorang-seorang keseorangan. Alhamdulillah mujur kita ada. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mujur kita ada baca itu. Ya. Ini saranan Rasulullah. Tetapi selain daripada itu apa dia? Bacalah Al-Quran menjadi peneman kita. Buatlah sedekah. Tuan-tuan, selagi mana kita mampu. Selagi mana kita mampu untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surau ataupun masjid, datanglah tuan-tuan. Bimbang nanti tuan-tuan sampai waktunya kita tak sampai lagi, tetapi kita digotong oleh orang lain. Masuk dalam kerenda, bawa pergi ke sini. Padahal ketika hidupnya tak pernah jejak langsung pun. Surau Haji Maksum ya. Kat tengah-tengahnya ada tiang seri. Mana ada tiang seri? Yalah, ada tiang seri. Padahal masuk pun tak pernah. Katakan begitu. Ya. Apakah ada di Korea kita orang yang seperti itu yang tidak pernah datang ke surau masjid? Ada. Ada. Sini lagi Koreanya banyak kan? Tak boleh nak tengok macam ni. Tapi kalau misalkan duduk taman, kita boleh tahu. Pasal apa? Bukanlah kita rekod orang tu datang gitu gini. Kan? Tapi kita boleh tahu. Orang itu sejak mula daripada dibuat, sampailah hari ini, tak pernah jejak kakinya ke surau masjid. Bila masanya? Apabila sudah tidak mampu lagi untuk bergerak, maka ketika itulah akan diusung oleh sahabat-sahabatnya bawa ke surau dan masjid. Takkan arti sembahyang di tengah jalan, dia kena bukan orang kena. Ya. Mula-mula saya pindah, saya ingat lagi tuan-tuan, mula-mula saya pindah ke Taman Datuk Bandar dulu, kebetulan seminggu lepas itu ada kematian. Bapaknya datang untuk ziarah anak, rupanya terus meninggal kat situ. Kebetulan besannya itu dia masih lagi jiran tetangga saya, Merojaya, duduk Merojaya. Jadi bila dia cari saya, dia tengok-tengok, ini adiknya Imam Haji Muhammad Amin ya? Ya saya bang. Abang duduk Merojaya ya? Ya saya. Oh itu yang meninggal tu siapa? Besan ya? Besan. Ya, besan. Itu pun, anaknya pun tak pernah datang ke surau.
Kita ada, masa tu belum ada surau, kita ada malam Jumaat baca Yasin, pergi rumah-rumah pun tak pernah datang. Lepas bapak dia meninggal, ada ikut. Sekali dua kali ke apa, masuk yang ketiga, dah pindah pergi ke Aman Perdana. Amanlah di sana. Dah tak ada siapa lagi yang bercakap. Kalau kat tempat kita kan, kita masih lagi nak bercakap, marilah. Jika sekiranya tuan-tuan masih lagi mampu untuk berdiri di belakang imam, maksudnya menjadi makmum, buatlah. Jangan sampai nanti waktunya, kita sudah tidak mampu lagi berada di belakang imam, tetapi kita berada di hadapan imam. Maksudnya matilah tuan-tuan. Dahlah begitu ndelodok pula. Orang tak boleh rukuk, tak boleh sujud. Kalau orang rukuk, orang sujud, nanti jadikannya orang gila pula. Dia sembahyang apa pula? Pasal depannya ada orang. Dia sembahyang apa pula? Kan ya? Jangan sampai begitu. Masih ada kemampuan kita berada di belakang imam, falyatafaddal, kita sama-sama. Bukan kepada orang lain pun. Semuanya kepada kita sendiri. Pasal apa? Yang akan balik nanti, bukan kita sekali rombongan, sekali balik. Bukan. Seorang-seorang. Dan kemudian kita di hadapan Allah nanti besok, bukan package ramai macam ini, tak ada, seorang-seorang. Datanglah seorang-seorang, walaupun seorang-seorang lah tuan-tuan ya, terutama waktu subuh. Kerana makom waktu subuh dengan waktu makom maghrib, dia berbeza. Waktu subuh, lepas tu hujan renyai-renyai, gelap gulita pula tu. Datang, tengok-tengok, basikalnya kempes, jalan kaki pakai payung. Maka dia punya itu pahalanya berganda-ganda lagi dengan kesusahan yang kita nak sampai. Nanti besok kalau dah tak ada ni, tak boleh lagi macam mana? Dia digotong, letak kat depan. Kita berada di hadapan imam. Selama ini tak menyapa pun imam. Tak tahu pun, ada yang tak tahu pun. Imam mana ya imam? Imam siapa ya imam ya? Tapi kalau sambutan hari raya, dia yang pertama datang. Sini mati sembahyang lagi, dia dah duduk kat sana. Sini ada sambutan hari raya. Belum lagi kan ya, hari itu dah tak ada kan ya. Tahun depan lah insyaAllah. Baik. Kalau sekiranya tuan-tuan masih mampu lagi untuk membaca Al-Quran, ini peneman kita. Bacalah Al-Quran. Walaupun gerakap-gerakap, walaupun macam mana keadaannya, tapi jangan lupa tuan-tuan, dalam keadaan tuan-tuan payah nak baca Al-Quran gitu-gini, jangan diam saja. Cari guru yang mursyid, yang bacaannya bagus, yang tartilnya bagus, yang makhrijul hurufnya okey. Belajarlah dengan dia. Kita tak boleh sepadan dengan dia, kita dah belajar, kita dah cuba. Saya cerita ni pasal apa? Untuk nak cari teman kita nanti besok di alam barzah. Jangan sampai nanti besok kita hari ini tak mau baca Al-Quran, nanti besok orang bacakan Quran kepada kita. Ketika mana? Dia terwujud kat rumah. Yo anaknya, yo sang wedok, itu kawan-kawan, gitu saudara mara. Zaman dia hidup, dia tak mau baca Al-Quran dan tak suka dengan Al-Quran pun. Tapi ketika itu dia berharap orang bacakan Quran kepada dia supaya tenang rohnya begitu. Ya, itu dia. Dan yang akhir sekali, jika sekiranya masih lagi mampu untuk bersedekahlah. Tak kiralah berapa pun dia punya nilainya. Yang pentingnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moganya sedikit yang aku berikan ini boleh membantu suraunya, pergerakan masyarakatnya dan sebagainya itu daripada infak tadi itu. Itu ya. Kerana orang yang mati ni tuan-tuan, dia akan minta kepada Allah untuk dibangunkan walau sesaat. Dia minta, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita akan cakap dengan Allah SWT. Minta supaya dibalikkan balik. Nak apa? Nak sedekah sikit pun. Ya, itulah berkanya. Ya. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, selain daripada sedekah, jangan lupa tanggungjawab kita untuk menunaikan zakat yang telah terkenakan kepada kita. Barang siapa yang diberikan oleh Allah SWT harta tadi itu ya, berupa kepala botak tadi itu, ular kepala botak yang mana ketiadaan rambut dan racunnya itu tuan-tuan, Suja'ul Aqra' ni tuan-tuan ya, Suja'ul Aqra' ni tuan-tuan, racunnya setitis itu tuan-tuan, setitis saja. Bayangkan tuan-tuan, setitis saja. Dia
dia tertitis di muka bumi kita ini, bumi tidak akan ditumbuhi oleh pokok-pokok. Racunnya itu. Maka racunnya itulah yang akan, senang cakap, ya, orang itu dipatuk, digigit sampai yaumul qiyamah nanti. Itu yang di dalam kubur, Sya'ul Aqra. Kepalanya, ke lehernya, dan keadaannya itu tonton sangat mengerikan. Ya. Kalau ikut daripada hadis yang sudah itu, dia menyatakan bahawa Sya'ul Aqra ini dia ditentukan kerana aku diperintahkan untuk menyiksa kamu kerana kamu ketika mana hidup dulu tak mau sembahyang. Allahu Akbar, tuan. Hari ini kan orang solat ni kan nak cakap macam mana tuan-tuan ya. Dah tinggal berapa sajalah tuan-tuan. 80 lebih tuan-tuan. Peratus tak sembahyang orang Malaysia. Hanya sikit saja yang sembahyang. Baik. Lagi mempunyai 2 tumpuk hitam di atas 2 matanya yang membelitkannya pada hari kiamat. Kemudian dia menyentuh dengan 2 belah mulutnya seraya berkata, aku ini harta engkau, aku ini perbendaharaan engkau. Kemudian Rasul membaca ayat-ayat tersebut, iaitu, dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka daripada kelebihannya itu, menyangka bahawa iaitu bagi mereka baik bagi mereka, bahkan iaitu jahat bagi mereka. Akan digantung di leher mereka apa yang mereka bakhilkan dengan dia pada hari kiamat nanti. Al-Imran ayat 180. Dia tidak jadi macam karomah macam Wali Songo kan ya. Kalau ikut ceritanya kan, tengah dalam keadaan orang yang kelaparan, dia bawa segerobak padi, diminta oleh orang yang ketika itu memang kalau diikutkan waktu itu memang sangat-sangat kesusahan, diminta sikit. Saya bukan bawa padi tapi saya bawa pasir tahu. Dan kebetulan lalu di hadapan Wali Songo. Wali Songo tu yang khususnya itu Sunan Kalijogo. Sunan Kalijaga. Ya, atas karomahnya itu padi yang ada di gerobak itu menjadi pasir sebagaimana yang dilapas oleh yang bawa pasir, yang bawa gerobak tadi itu. Ini pasir tahu, bukan padi, ini pasir bukan beras katanya. Bukan hanya setakat itu, sampai di gudang, seluruh di gudang itu menjadi pasir sebagaimana yang dicakap. Padahal orang Islam ketika orang tu orang Islam. Tak mau bayar zakat, tak mau bantu orang miskin. Bayar zakat ini kan untuk membantu orang miskin. Ya. 22 bulan dalam pemerintahan PH, zakat ini pun dikutik-utik tuan-tuan, diutik-utik. Dia nak minta juga duit itu. Asal duit orang Islam semua nak diambil oleh orang-orang kafir. Terutama orang Cina lah tuan-tuan. Waktu itu, lupa ke kita? Ini bukan kempen pilihan raya, walaupun pilihan raya dah dekat ni. Tapi kita kena ingat tuan-tuan. Andai kata mereka itu hidup balik, dia dah memerintah lagi. Macam itulah tuan-tuan. Diudik-udik habis semuanya itu kan. Padahal boleh kita bagi orang bukan Islam, tapi yang dia cenderung kepada Islam. Yang akhirnya nanti bila kita bagi dia zakatnya itu, dia akan masuk Islam. Bukan bagi kafir kapiak begitu. Yang kafir pure tu bukan. Aku pun bayar juga, dia bayar cukai, ingatkan bayar zakat, sama dengan. Cukai, zakat lain. Ini zakat untuk orang Islam sahaja. Macam RUU 355 lah tuan-tuan. RUU 355, dia punya hebah, dia menyatakan dia susah hati apa semuanya. Pasal apa nanti dia. Padahal itu untuk orang Islam sahaja. Bukan untuk orang kafir, bukan untuk orang apa, itu untuk orang Islam saja. Tapi yang membantunya itulah tuan-tuan. Orang-orang munafik itu tuan-tuan yang membantunya. Jadi dia pun ada pendukung. Jadi bila ada pendukung, macam mana keadaannya? Gitulah keadaannya, ya, gitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamku karo jam kono kok lain ya? Berapa ya? 8.34 ya. Okey. Kita dah habis dah ini, kemudian kita masuk kepada yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan, ya.
Tiap-tiap orang Islam wajib berpuasa. Berpuasa menurut berarti mencegah nafsu lahir dan batin daripada segala yang dilarang serta mengawasi gerak-gerik badan daripada melakukan sesuatu yang ditegah oleh hukum. Puasa wajib ditunaikan menurut ketentuan syariat. Allah menetapkan syariat puasa dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa, yaitu beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah ia berpuasa beberapa hari atau ketinggalan itu di hari yang lain. Baik, maknanya tuan-tuan, puasa ini masih ada lagi rusuhnya apa dia? Masih ada keputusan kalau sekiranya kita dalam keadaan yang tidak berdaya, kita boleh tidak puasa. Tapi berbanding dengan solat. Ya, berbanding dengan solat. Walau dalam keadaan macam mana, jangan kata dia gila sudah. Kalau dia tak gila, dia masih waras, dia masih tahu ini berapa? Wahid dia katanya. Tak, ini bukan wahid, ini satu. Wahid, cakap Arab lah. Maknanya dia kena sembahyang. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu dalam keadaan safar. Sini pergi ke Johor kan tuan-tuannya. Lepas tu nek mangan dengan RNR. Deng-deng nek mangan. Dia memang kena cekal dia kapok. Dah tahu awak puasa, memanglah boleh kau makan, bukan tak boleh kau makan, kau boleh makan. Pasal apa kau dalam musafir. Sini pun dibagi tahu. Dah musafir, bolehlah nanti boleh diganti lain. Tapi kalau sekiranya musafir itu membolehkan kamu lagi boleh berpuasa, silakanlah puasa. Tapi kalau kau nak makan, boleh makan dan tidak berdosa, tapi janganlah dideng-deng. Mentang-mentang kau pakai lori pengalaman yang sudah lah, pengalaman sudah. Kan aku juga di pilot dulu kan macam ni kan. Pergi mana? Kuantan, antar kontainer pergi Kuantan. Kan ya. Hampir 99% yang pergi itu tak puasa lah tuan-tuan. Memang tak puasa. Tapi alasannya alasan musafir. Ya, alasan musafir. Tapi kau janganlah waktu dalam ni nak ngesep rokok ni cermin ni dibuka, wong bodoh ndelok apa. Ora kenang lah gayanya. Ya. Sembunyi-sembunyilah kalau nak makan pun sembunyi gitu. Ya. Ayat tersebut menerangkan perintah puasa dan hukum yang bertalian dengannya serta menjelaskan pula faedah ataupun hikmatnya secara ringkas tetapi tegas dalam rangkaian perkataan yang sedikit lagi kemas, iaitu firman-Nya la'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini dapat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nak dapat title takwa ni bukannya mudah tuan-tuan. Puasa kita masih lagi puasa orang awam. 20 tahun dulu kita puasa macam tu, sekarang pun lebih kurang macam tu saja. Ada yang lebih teruk pun ada tuan-tuan. Kan? Tiba-tiba orang pejabat agama datang-datang pakai ben jenazah. Lah yang dicekal kaping wong umur remaja 60 tahun. Allah malunya. Kan dulu pernah terjadi macam tu. Buat serbuan kerap yang ditangkap itu semuanya orang umur 50 tahun ke atas. Bukan hanya setakat itu saja, main popo amai pula tu bulan-bulan puasa main popo amai. Allahu Akbar. Jadi puasa ini walaupun dia ada kelonggaran dan sebagainya, tetapi janganlah sampai macam tu sangat. Kalau kita memang kita tak mampu puasa, tapi janganlah buat begitu. Dekat rumah sajalah. Walaupun kita yang yuk lah lebih kurang kan ya. Pagi-pagi buka periuk. Tapi kat rumah lah, janganlah. Itu menjatuhkan, ya, menjatuhkan image Islam itu sendiri. Memang orang tua ni memang bukannya kalau kiranya dia tidak ada kemampuan, maka tidak diwajibkan dia berpuasa. Jadi ada rukhsah-rukhsahnya masing-masing, insya-Allah taala tuan-tuan ya. Kita dah sampai ya, dah masuk ya. Okay. Oh 42. Jadi insya-Allah taala tuan-tuan, kita akan sambung lagi berkenaan dengan puasa pada bulan akan datang insya-Allah taala.
Kita sebenarnya di apa namanya pada hadis yang keduanya ini kita banyak lagi tuan-tuan. Ini baru rukun Islam. Dia rukun iman belum masuk lagi rukun iman. Ya, antakmina billahi wa malaikatihi wa kutubihi itu belum masuk lagi. Ini baru yang 5 sahaja tuan-tuan. InsyaAllah ada baiknya datang dari Allah ya subhanahu wa ta'ala. Ada kekurangannya daripada sifat kekurangan diri saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.